Kita tengok soalan nombor 1. Cari kamiran tak tentu bagi setiap yang berikut. Okey, X tolak 2, X tambah 3, dx. Okey, kita tak belajar cara nak guna hasil darab begini. Apa yang kita boleh buat, kita kembangkan je lah. Kembangkan satu-satu. So, kembangkan X kuasa 2 tambah 3X tolak 2X tambah tolak 6 dx. Mudahkan. Lepas tu kembangkan lagi sekali. Lepas tu baru cari anti terbitan. Tambah C, jangan lupa lah, sebab ni tak tentu. Lepas tu pemudahkan. 6 bahagi 2, 3 tambah C. Okay, B sama juga. Kalau dia bagi bentuk yang macam itu, 2X tolak 3 ni, 3 dx, kita boleh tukarkan jadi bentuk mudahnya begini. 2X tolak 3, tapi sini negatif 3. Kita boleh buat bentuk mudah seperti ini. Dan kita boleh kamilkan macam biasalah. So, 2X tolak 3. Lepas tu kita tambah 1 dekat kuasa ni, dia akan jadi negatif 2. Bahagi negatif 2. Lepas tu kita kena bezakan yang di dalam, dapat 2 saja. Tambah C. Ok, so 2 dengan 2 cancel. Negatif 1/2. 2X tolak 3, negatif 2 tambah C, ataupun negatif 1, 2X tolak 3, sini 2, kuasa 2 tambah C. Ok, nombor 2 diberi bahawa kamiran itu adalah dapat yang ini. Cari nilai A dan N. Ok, so kamiran kita tu 3X tolak 2 kuasa N dx. So kita ubah jadi 3X tolak 2 tolak N dx. Kita buat bentuk yang mudah lah. Lepas tu kita kamirkan 3X tolak 2 negatif N tambah 1 bahagi negatif N tambah 1 darab dengan 3. Perbezaan di dalam tambah C. Ok, so dekat sini kita akan dapati kita punya pemalar kita tu 2. Sini kita boleh kembangkan 3 tolak 3N. Lepas tu 3X tolak 2 negatif N tambah 1 tambah C. Lepas tu kita compare dengan jawapan yang dah diberi, yang di mana yang ni kita adalah A dan negatif 2 tu adalah N tambah 1. So kita boleh cari N dahululah. So N tambah 1 sama dengan negatif 2, negatif N sama dengan negatif 3, N sama dengan 3. Ok, lepas cari N, kita boleh cari A. A sama dengan 2, 3 tolak 3, masuk balik 3. So 2, 3 tolak 9, 2, negatif 6, negatif 1/3. Ok, B dengan menggunakan nilai N yang diikut oleh BA, cari nilai bagi kamiran tentu 8, 3X tolak 2 kuasa N. So dekat sini 3, 1, 8, 3X tolak 2, N kita tadi dapat 3 dx. Ok, so kalau kita compare yang ni dengan yang dia beri asal dia beri 2. So ni 8, maksudnya dia darab 4. So sebenarnya yang ni adalah 4, 1, 3. So 2,
3x tolak 2 kuasa 3 dx. Okey, sebab apa saya nak buat cara macam ni instead of kita buat manually kira, sebab kita nak guna balik lah yang kita dah dia dah bagi dah jawapan dia tu. Kita nak guna balik benda yang dia bagi ni. So sebenarnya yang ni adalah 4. So yang ni dalam ni kita masukkan baliklah A, C apa semua tu. A tadi dapat negatif 1/3. Lepas tu 3x tolak 2 negatif 2. Okay, C tak diperlukan lah dekat sini. So 3, 1. Dia jadi mudah lah. Kita tak perlu nak berfikir nak anti terbitan dia macam mana. Memang dah diberi anti terbitan dia. Kita tinggal nak masuk value, nilai sahajalah. 4 negatif 1/3. 3 darab 3 tolak 2 negatif 2 tolak, jadi tambah lah kat sini 1/3. 3 1 tolak 2 negatif 2. So masukkan kalkulator. Darab dengan 4 kita akan dapat 1/306 64/49. Okey, nombor 3. Diberi Y, tunjukkan bahawa dy dx. Seterusnya cari nilai bagi kamiran. So dy dx dahululah. Dy dx disebabkan yang ni adalah bahagi, kan, adalah bentuk bahagi, kita boleh guna ketua hasil bahagi, di mana d kuasa 2 du prime uv prime. So kita masukkan b kuasa 2 kita, 5x tolak 1 kuasa 2. So yang bawah ni b, yang atas semua u. So salin balik 5x tolak 1 u prime. Okay, u prime 3 2x tambah 1 darab 2. Okey, lepas tu tolak uv prime. uv prime 3 2x tambah 1 kuasa 2. v prime adalah 5. Okey, so jawapan dia adalah bentuk macam ni. Maksudnya kita kena pemudahkan lah. So 3 darab 2 6, 6 darab 2 12, 5x darab 2x 10x kuasa 2, 5x darab 1 5x, negatif 1 darab 2x negatif 2x, negatif 1 darab 1 negatif 1. Okay, yang di belakang 3 darab 5 15, 2x tambah 1 kuasa 2 per 5x tolak 1 kuasa 2. So 12 10x kuasa 2 tambah 3x tolak 1. Yang ni 15. Kita kena kembangkan 4x kuasa 2 tambah 4x tambah 1 per 5x tolak 1 kuasa 2. Semua 120x kuasa 2 tambah 36x tolak 12 24 x, negatif 12 tolak 15 negatif 27. 5x tolak 1 kuasa 2. Yang ni 60 24 27 kita boleh buat keluar 3. Yang tinggal adalah 20x kuasa 2 tolak 8x tolak 9 per 5x tolak 1 kuasa 2. Adakah sama dengan jawapan? Ya. So telah ditunjuk. Okay. Lepas tu kita cari kamiran tentu. So kalau kita tengok kamiran tentu ni, yang dalam dia ni memang sebiji dengan dy dx. So kalau kita apply knowledge kita tentang pengambilan tu adalah songsangan pembezaan. Maksudnya yang dalam ni nanti akan bertukar menjadi fungsi yang asalnya. So bila kita tukar kepada fungsi asalnya, kita tak payah nak fikir dah lah nak integrate dia tu macam mana, kan? Sebab kita tak belajar cara nak integrate yang ni, yang fungsi bahagi ni. Tapi kita tahu dia adalah songsangan, maka kita teruskan kepada yang asal sahaja. So salin balik 1 4 3 20x kuasa 2 tolak 8x tolak 9
Lepas tu 5x tolak 1 kuasa 2 dx. Okey, yang ni memang kita tak belajar ya, cara nak selesaikan benda ni, nak kamirkan, nak cari anti terbitan memang tak belajar, tapi kita tahu yang ni sebenarnya adalah dy dx. So dalam ni adalah sebenarnya dy dx. So dx potong, so dia akan jadi dy saja kan. Maka ingat tak, kalau dia tak ada apa-apa tu maksudnya dia ada 1. So kalau kita anti terbitan dia akan jadi y. So dekat sini adalah y4 tolak y1 saja sebenarnya. So jawapannya adalah y4 tolak y1. So y4 tolak y1 adalah 3 2 darab 4 tambah 1 kuasa 2 bahagi 5 darab 4 tolak 1. Tolak dengan 3 2 darab 1 tambah 1 kuasa 2 5 darab 1 tolak 1. Okey, yang ni kita boleh kira guna kalkulator. 459 per 17. Okey, nampak complicated. Yang complicated je nak cari pembezaan sajalah. Kamiran dia tu memang nampak complicated juga, tapi sebenarnya dia adalah anti terbitan. Okay, nombor 4. Suatu lengkung mempunyai fungsi keturunan dengan kadar R ialah suatu pemalar. Jika lengkung tersebut melalui titik, dua titik ni cari nilai R. Okey. So yang dia bagi ni fungsi keturunan. Fungsi keturunan lalu dekat titik 114 dengan negatif 2 dengan negatif 16. So apa yang kita boleh buat? Kita disebabkan dia bagi fungsi keturunan terus, maksudnya kita kena cari lengkung lah. Okey, sebab lengkungnya lalu dekat titik ni. So nak cari lengkung kita kena kamirkan. Dia akan dapat fx balik lah. So kamirkan 2x tambah 5x tolak r dx, kita akan dapat 2x kuasa 3 per 3 tambah 5x kuasa 2 per 2 tolak rx tambah c. Jangan lupa. So masukkan yang pertama dulu 1 dengan 14. So 14 sama dengan 2 per 3 tambah 5 per 2 tolak R tambah C. Lepas tu kita masukkan negatif 16 dengan negatif 2. Negatif 16 sama dengan 2 per 3 negatif 2 kuasa 3 tambah 5 per 2 negatif 2 kuasa 2 tolak R negatif 2 tambah C. So negatif 16 negatif 2 kuasa 3 negatif 8 negatif 8 negatif 16 per 3 4 darab 5 20 per 2 tambah 2R tambah C. So selesaikan persamaan serentak, kita akan dapat R berapa, C berapa. So R dia negatif 21 per 2, C dia 1 per 3. Nombor 5, diberi fx dx 4, gx dx 3, cari nilai 02 fx dx tolak 42 fx dx. So fx dengan fx saja, 02 42. So apa yang kita boleh buat, tolak ni kita ubah tambah. So sama dengan 02 fx dx. Kalau kita ubah tambah, kita ubah 4 dengan 2 ni, 2 4 fx dx. Lepas tu 02 24 2 kita boleh cancel dan jadikan dia 04 fx dx, di mana 04 fx dx adalah 4. Okey, yang B 04 fx dx tambah 1b gx tambah x dx sama dengan 19. So kita kena cari v. So 04 fx dx ni dah ada nilai dia 4, tambah yang ni kita boleh asingkan 1v gx dx tambah 1v x dx sama dengan 19. 4 bawa di sini, 1v
GX dengan DX tambah 1V X DX sama dengan 19 tolak 4, 15. Okey, dia dah bagi dah 1V GX DX adalah 3. So 3 campur 1V X DX sama dengan 15. 3 buat main sini. So kita akan dapati 1V X DX sama dengan 15 tolak 3, 12. Okey, yang ni kita kamirkan. Cari anti terbitan per 2 V1 sama dengan 12. So V kuasa 2 per 2 tolak 1 per 2 sama dengan 12. V kuasa 2 per 2 sama dengan 12 tambah 1 per 2. 12 1 per 2. V kuasa 2 sama dengan akan dapat 25. V adalah 5. Okay, nombor 6 diberi dV dt 10T tambah 3 dengan V ialah isi padu satu objek dan T ialah masa dalam saat. Apabila T sama dengan 2, isi padu objek 24. Cari isi padu objek tersebut apabila T sama dengan 5. So dia bagi kadar isi padu, dia suruh cari isi padu. So kadar ni perbezaan lah. Isi padu ni kita kena buat pengamiran lah. Okay, so kita kena pengamiran dV dt dengan dt. So dia akan jadi dV di mana yang ni adalah V. Okey. So 10T tambah 3 dt sama dengan 10T kuasa 2 per 2 tambah 3T tambah C. So 5T kuasa 2 tambah 3T tambah C. So apabila T sama dengan 2, isi padu dia 24. 24 sama dengan 5 2 kuasa 2 tambah 3 darab 2 tambah C 24. 5 darab 4 20 tambah 6 tambah C. So kita akan dapat 24 tolak 20 4 tolak 6 negatif 2. So V adalah 5T kuasa 2 tambah 3T tolak 2. Tu soalan suruh cari isi padu bila T sama dengan 5. So 5 darab 5 kuasa 2 tambah 3 darab 5 tolak 2. 5 kuasa 2 25. 25 darab 5 125. 125 tambah 15 tolak 2 138 cm padu. Nombor 7, dalam ajar di sebelah garis lurus 3y sama dengan 4x tolak 13 menyilang lengkung 2y kuasa 2 sama dengan x tolak 2 pada titik K. Cari koordinat titik K. So nak cari koordinat titik K, samakan kedua-duanya. Kita tengok x dari segi x lah. So 3y sama dengan 4x tolak 13. Lepas tu 2y kuasa 2 sama dengan x tolak 2. X sama dengan 2y kuasa 2 tambah 2. So ni nombor 2. Masukkan ke dalam pertama. 3y sama dengan 4. 2y kuasa 2 tambah 2 tolak 13. So 3y sama dengan 8y kuasa 2 tambah 8 tolak 13. So semula 3y 8 tolak 13 dan dapat negatif 5. Y tolak 1 8y tambah 5. So jawapan dia y sama dengan 1 ataupun y sama dengan negatif 5 per 8. Ok, so jawapan mana yang betul? Kita punya K kita ni y dia positif, maka kita ambil y sama dengan 1. Cari x pula, masukkan dalam mana-mana lah. So 3 1 sama dengan 4x tolak 13. 3 sama dengan 4x tolak 13. So bawa main sini. 16 sama dengan 4x. X sama dengan 4. So koordinat K adalah 4,1. Serata pelorak kita ni dibatasi dengan 4CY. So kita kena cari koordinat Y. Sini kosong. KY tadi adalah 1. So antara kosong dengan 1 lengkung sahaja. Okay, luas
sama dengan 01 lengkung saja X dy kan. So 01 kalau X dia buat sini 2Y sama dengan X tolak 2. Kita dah tukarkan dia jadi 2Y kuasa 2 tambah 2. 2Y kuasa 2 tambah 2 dy. Tamirkan 2Y kuasa 3 per 3 tambah 2Y 01. Masukkan nilai 2 per 3 tambah 2. Dapat 8 per 3 unit persegi. Soalan 8. Raja di sebelah menunjukkan lengkung permintaan pengguna demand dengan lengkung penawaran pengeluar supply. Rantau M mewakili lebihan pengguna dan rantau N mewakili lebihan pengeluar. Titik P pula dikenali sebagai titik keseimbangan antara permintaan dengan penawaran. Cari titik keseimbangan P. Okay, cari koordinat P lah tu maksudnya. Kita samakan dua-dua ni. So 3x kuasa 2 tambah 2x tambah 4 sama dengan x tolak 4 kuasa 2. 3x kuasa 2 tambah 2x tambah 4 sama dengan x kuasa 2 tolak 8x tambah 16. So bawa semua ke sana. So 3x tolak x, 2x kuasa 2, 2x tambah 8, 10x, 4 tolak 16, negatif 12. Bahagi 2, x kuasa 2 tambah 5x tolak 6 sama dengan kosong. 6, 1. Negatif 1 tambah 6. So kita akan dapat x sama dengan 1, x sama dengan negatif 6. Okay, of course, P kita ni terletak pada X yang positif. Jawapan dia X sama dengan 1. Maka, titik P tu adalah kita kena cari dia punya Y pula lah kan. So, Y dia pilih yang mana-mana saja. 3, 1, kuasa 2, tambah 2, 1, tambah 4. 3 campur 2, 5, 5 tambah 4, 9. So, titik P adalah 1,9. Lebihan pengguna pada titik keseimbangan P. Lebihan adalah rantau M. Luas M. Luas M ialah kalau kita nak buat batasi X. Batasi X boleh, tapi saya nak buat yang dibatasi oleh batasi Y. Di mana luas di bawah lengkung tolak dengan luas garis lurus. Okay, garis lurus kita ni adalah Y sama dengan 9 lah. Sebab kita dapat koordinat tadi 9. So, luas dia adalah 0 ke 1. 0 ke 1 lengkung. Iaitu X kuasa 2 tolak 8X tambah 16. Dx tolak dengan 0 ke 1. 9 dx. Okay, so yang kita berikan tolak nilai 1,0. Masukkan nilai 10/3 unit persegi luas M. Lebihan pengeluar pada titik keseimbangan P adalah luas N pula. Di luas N, luas garis lurus Y9 ni tolak dengan lengkung biru. Terbitan masukkan nilai dapatlah 3 unit persegi.
Nombor 9, raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung yang menyilang garis lurus pada titik P. Cari koordinat titik P. Kita samakan dua-dua belah. Kita samakan dari segi X lah. Masukkan ke dalam X. Nak hapuskan 2, kita jarak 2 semua. Susun semula. Maka kita akan dapat Y sama dengan 4, Y sama dengan negatif 10. Kita pastikan P kita ni terletak di Y yang positif. So, Y sama dengan 4. Cari X. So, 4 tolak 4 kuasa 2, 16. 4 tolak 16, negatif 12. Negatif 12 tolak bahagi 4, negatif 3. Maka kita punya koordinat P negatif 3,4. B. Hitung luas rantau berlorek A. Rantau berlorek A, dia dipatasi oleh paksi Y. So, kalau kita lukis, so kita terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian 1 dengan bahagian 2, di mana titik sini dengan titik sini kita kena carilah. Titik yang pertama ni kita kena masukkan X sama dengan 0 untuk merah. Kita akan dapat 4 tolak Y, maka 4 sama dengan Y kuasa 2, Y sama dengan 2. So, titik ni adalah 2, titik P adalah 4, Y dia 4, dan titik yang atas adalah biru bila X sama dengan 0. So, 3Y sama dengan 18, 18 bahagi 3, 6. 2, 4, 6. So, luas 1 sama dengan 2, 4 yang dipatasi oleh merah X dy kan, X dy. So 4 tolak Y kuasa 2 bahagi 4 dy. So kita buat keluarkan 1/4, 2, 4. So yang tinggal adalah 4 tolak Y kuasa 2 dy. Nanti terbitan 4Y tolak Y kuasa 3/3, 42. Masukkan nilai 16 tolak 4 kuasa 3, 64. 64 bahagi 3, 64/3 tolak 8 tambah 8/3. Kita dapat 1/4 negatif 32/3. So ingat, disebabkan luas kita ni di sebelah kiri paksi Y, so dia akan dapat negatif lah. So kita kena positifkan saja nanti. So jawapan akhir adalah negatif 8/3. So dia adalah 8/3 unit persegi untuk luas 1. Luas 2 adalah segitiga, 1/3 darab tapak 4/6, 6 tolak 4 lah. Darab tinggi, tinggi dia adalah koordinat tadi negatif 3. Kita dapat negatif 2. So positifkan 2 unit persegi. Maka luas A 2 campur 8/3 unit persegi. Okay, lepas tu
Cari isi padu janaan dalam sebutan pi apabila rantau berlorek B diputarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Okey, B paksi X. Y kuasa 2 lah kan. So, antara kosong ke negatif 3. Negatif 3 ke kosong lah. Okay, kita buat isi padu. Negatif 3 ke kosong pi Y kuasa 2 dx. 3 kosong pi. Pi ni kita boleh buat keluar sebenarnya. Pi negatif 3 kosong. Y kuasa 2 adalah lengkung merah kan. So 4 tolak 4x. 4 tolak 4x dx. Yang kita berikan 4x tolak 4x kuasa 2 per 2 kosong negatif 3. Masukkan nilai. Kosong tolak 4 negatif 3 tolak 2 negatif 3 kuasa 2. Kita dapat 30 pi unit padu. Okey, soalan 10, raja sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung dan garis tangen PR pada titik Q13. Cari A koordinat PR dan S. P lintasan Y bagi garis biru, S lintasan Y bagi lengkung merah, R lintasan X bagi lengkung biru. So kita cari dululah yang warna biru ni. Bila dia kata tangen, maksudnya kecerunan pada lengkung merah. dy dx lah. dy dx untuk merah. Okay, y untuk merah adalah y sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Okay, dy dx adalah negatif 2x. Guna titik Q1, maka negatif 2 darab 1, negatif 2 sama dengan kecerunan tangen di Q. So y tolak 1, m x tolak x1. So masukkan koordinat Q. Y tolak 3, m kita adalah negatif 2, x tolak 1, y sama dengan negatif 2x tambah 2 tambah 3, y sama dengan negatif 2x tambah 5. So kita dapat P di sini. P kita adalah 0,5. Sebab bila kita masuk kosong kita dapat 5, ataupun 5 tu kita sampai S. Okay, S kita boleh masukkan kosong dalam lengkung merah. So kita akan dapat y sama dengan 4. So S adalah 0,4. R kita masukkan y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong, kita akan dapat negatif 2x sama dengan negatif 5. X sama dengan 5 per 2. So 5 per 2 kosong. So semua betul. B luas rantau berlorek. Luas rantau berlorek dibatasi oleh Y, paksi Y pun boleh, ataupun kita buat paksi X. Kita buat paksi X di mana biru tolak merah. So koordinatnya 0 ke 1. 0 ke 1, biru tolak merah. Biru adalah negatif 2x tambah 5 tolak merah. Merah adalah 4 tolak x kuasa 2. So 4 tambah x kuasa 2 dx. So memudahkan, x kuasa 2 tolak 2x tambah 1 dx. Anti terbitan, x kuasa 3 per 3 tolak 2 x per 2 tambah x. 1 kosong, masukkan nilai 1 per 3 tolak 1 tambah 1 1 per 3 unit persegi. Untuk B. C isi padu janaan dalam sebutan pi apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung paksi Y dan garis lurus selari dengan paksi X dan melalui titik Q. Ok, so maksud dia yang ni lah, garis macam ni. Dan melalui titik Q diputarkan paksi Y. So lengkung paksi Y, lepas tu garis lurus. So yang ni lah kawasan kecil ni. Ok, so dia punya limit dia
adalah Q ni berapa tadi? 3. So puncak lengkung merah tu adalah titik S. Titik S tadi adalah 4. So 3 ke 4. Isi padu janaan paksi Y. So kita buat kat sini lah. Isi padu paksi Y adalah 3 ke 4 pi X kuasa 2 dy. Keluarkan pi 3, 4 X kuasa 2 kan. So kita dah ada X kuasa 2. So 4 tolak Y. 4 tolak Y dy. So pi 4Y, Y kuasa 2 per 2, 4, 3. Masukkan nilai. Pi 4 darab 4, 16. 4 kuasa 2, 16. 16 bagi 2, 8. Tolak 4 darab 3, 12. 3 kuasa 2, 9 per 2. 4 pi per 2. Unit padu. Last, diberi suatu lengkung dengan fungsi kecurunan dengan kadar P ialah pemalar jika Y ialah persamaan tangent. Pada titik 2Q, cari nilai P dan Q. Okey, dia beri fungsi kecurunan. Lepas tu persamaan tangent. Okey, so persamaan tangent ni pada 2Q. So fungsi kecurunan ni adalah kecurunan tangent ni lah kan. So 24 sama dengan, kita masukkan nilai 2 dalam fungsi kecurunan ni. P 2 kuasa 2 tambah 6 darab 2, 24, 4P tambah 12, 4P sama dengan 12, P sama dengan 3. So nak cari Q, kita boleh guna persamaan tangent. Kita tahu persamaan tangent tu datang daripada persamaan ini, di mana yang ni adalah Q, yang ni adalah 2 tu. So Y tolak Q, M tadi kita dapat 24, X tolak 2. So Y sama dengan 24X tolak 48 tambah Q, di mana negatif 48 tambah Q adalah negatif 30. Sama dengan negatif 30. Q sama dengan negatif 30 tambah 48. Q sama dengan 18. Okey. So tidak ada kaitan dengan pengamiran pun sebenarnya.